Subhanallah. Saya nak mulakan dulu dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha yuhibbukum. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Allah berfirman yang bermaksud, katakanlah, kalau kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yaitu, kalaulah kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, Nabi kata. Nescaya kamu akan dicintai oleh Allah dan kamu akan diampunkan oleh Tuhanmu. Allahu Akbar. Jadi saya nak bawakan beberapa kisah konflik yang berlaku dalam kisah rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, semua kisah Nabi dengan isteri melibatkan konflik sahaja. Saya ulang lagi sekali. Kisah-kisah yang terkandung di dalam Al-Quran apabila berkaitan dengan kisah Nabi dengan para isteri, semuanya Allah rakam tentang kisah konflik ataupun sengketa ataupun pergaduhan. Tetapi dalam hadis Nabi, dalam permatian sahabat, barulah sampai kepada kita kisah-kisah romantik Nabi, kisah-kisah bahagia Nabi. Tetapi di dalam Al-Quran, kenapa Allah merakamkan kisah-kisah seumpama ini? Supaya jadi aktibat. Yang pertama, saya nak ceritakan. Suatu hari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menceritakan, kami kaum Quraisy, kita tahu Sayyidina Umar seorang yang sangat tegas, seorang yang sangat berani dan sebagainya. Satu hari Sayyidina Umar bercerita, kami orang Quraisy penduduk Mekah, kami seorang lelaki, suami yang takkan tunduk kepada isteri. Isteri mesti tunduk kepada kami. Isteri tidak diberi peluang untuk memberi pendapat ataupun menyanggah kata-kata suami. Tetapi aku pelik apabila aku pergi ke Madinah. Kan ini penduduk Makkah. Kemudian bila pergi ke Madinah, aku melihat kaum Ansar ditundukkan oleh isteri mereka. Kaum Ansar ditundukkan oleh isteri mereka. Kemudian apabila perkataan tersebut didengari oleh isteri Sayyidina Umar, isteri Sayyidina Umar pun menjawab, "Wahai Umar, aku pelik dengan kamu. Kerana apa? Kerana kamu sendiri tidak tahu isteri-isteri Nabi juga menyanggah pendapat Nabi. Isteri Nabi juga pernah bermasam muka dengan Nabi. Isteri Nabi juga pernah menolak apa permintaan Nabi." Lalu Sayyidina Umar terkejut. Sayyidina Umar pun pergi berjumpa dengan anaknya Hafsah binti Umar. Masya Allah. "Wahai Hafsah, benarkah para isteri Nabi pernah menyanggah Nabi? Pernahkah para isteri Nabi pernah bermasam muka dengan Nabi?" Lalu Hafsah pun berkata, "Benar, wahai ayahku." Lalu Sayyidina Umar pun marah kepada anaknya, "Wahai Hafsah, janganlah kamu menyakiti Rasulullah. Kalau kamu nak apa-apa, minta saja dengan aku, bapa kamu ni. Jangan kamu menyusahkan Rasulullah," dan sebagainya. Kemudian Sayyidina Umar tak puas hati lagi. Kemudian Sayyidina Umar pergi jumpa isteri Nabi yang lain, iaitu Ummu Salamah. Yang mana Ummu Salamah ini ada kaitan qarabah dengan Sayyidina Umar. Lalu bila ditanya soalan, benarkah isteri Nabi pernah bermasam muka dengan Nabi, menjawab Nabi, menyanggah Nabi? Lalu Ummu Salamah jawab, "Wahai Umar, aku sangat pelik dengan kamu. Kerana kamu ini terlalu menyibuk sampai kamu sibuk tentang hal rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu Sayyidina Umar terdiam. Allahu Akbar. Nak cerita intibar daripada kisah yang benar ini, sebab saya membaca daripada kitab ini telah diperhalusi oleh para alim ulama. Kisah ini juga masyhur, menyatakan dalam keadaan rumah tangga Rasulullah, biasa para isteri menjawab. Jangan pula kita terlalu mudah meletakkan bila isteri menjawab, nusyus. Bila isteri menjawab, bukan isteri yang solehah. Sebab keadaan tersebut biasa berlaku dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila berlaku dalam rumah tangga kita, jangan pula kita rasa kita ni suami yang dayus. Sampai kita rasa, ya Allah, isteri aku berani menjawab. Aku ni suami yang dayus ke? Kenapalah isteri aku macam ni? Aku gagal mendidik isteri ke? Tidak. Itu adalah keadaan yang biasa berlaku dalam sebuah rumah tangga. Allahu Akbar, subhanallah. Seterusnya, subhanallah.
Nabi pernah terasa hati dengan Aisyah dan juga Hafsah. Nabi pernah terasa hati sampai dirakam di dalam Al-Quran dalam surah At-Tahrim ayat 1 hingga 5. Sampaikan peristiwa itu dirakam di dalam Al-Quran. Masyhur cerita ini sehinggakan beberapa orang sahabat bergosip, siapakah isi Nabi yang dimaksudkan? Lalu bila ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar cerita, isi Nabi yang dimaksudkan adalah Aisyah dan juga Hafsah. Yang mana Rasulullah pernah menceritakan satu rahsia kepada Hafsah. Kemudian Hafsah membocorkan rahsia itu kepada Sayyidatina Aisyah. Lalu Nabi marah. Kemudian Allah juga memberikan peringatan dalam surah At-Tahrim ayat 1 hingga 5. Maksudnya dalam keadaan peristiwa kisah Rasulullah dengan isteri Nabi SAW, biasa para isteri ini melakukan perkara-perkara yang tidak diredai oleh Nabi Muhammad SAW dan juga tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi tetap menasihati dengan cara yang terbaik. Saya nak cerita satu kisah lucu yang saya baca dalam kitab ini sampai saya sendiri gelak. Pada satu malam, ketika itu Rasulullah dengan Sayyidatina Aisyah. Ketika itu Sayyidatina Aisyah telah pun tidur. Bila Rasulullah tengok Aisyah macam dah tidur, padahal Aisyah kata ketika itu aku buat-buat tidur saja. Sebab aku nak tahu ketika aku tidur Nabi buat apa sebenarnya. Tiba-tiba Nabi bangun senyap-senyap dan Nabi memakai baju senyap-senyap. Kemudian Nabi sarungkan selipar senyap-senyap dan Nabi keluar rumah senyap-senyap. Lalu aku mengekori Nabi senyap-senyap. Aku pakai tudung, aku pun mengekori Nabi senyap-senyap. Bila Nabi jalan laju, aku jalan laju sikit. Bila Nabi berhenti, aku berhenti. Bila Nabi jalan berlari anak-anak, aku berlari anak-anak. Sampailah aku melihat Nabi berada di kawasan perkuburan Baqi'. Lalu aku melihat Nabi sedang menadahkan tangan. Setelah selesai, aku pun balik dengan laju. Aku berlari-lari dan aku berhenti. Sampailah aku berjaya sampai ke dalam rumah terlebih dahulu. Lalu aku segera buka kembali tudungku. Lalu aku baring cepat-cepat. Kemudian yang saya nak ketawanya, bila Rasulullah sampai kepada Aisyah, Rasulullah pun tegur, "Wahai Aisyah, kenapa kamu tidur tercungap-cungap?" Subhanallah. Saya rasa subhanallah kisah ni riwayat Bukhari daripada riwayat yang sahih. Rasulullah tegur Aisyah, "Wahai Aisyah, kenapa kamu tidur tercungap-cungap?" Ya Allah, bayangkan kita berada dalam situasi tersebut. Kemudian Aisyah pun duduk. Lalu Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, demi Allah, aku akan ceritakan apa yang berlaku." Aisyah pun ceritalah. Lalu apa yang Rasulullah buat? Rasulullah tepuk sikit dada Aisyah. Tepuk. "Wahai Aisyah, takkan Allah dan Rasulnya mencurangimu, wahai Aisyah." Maksudnya Aisyah ini dia isteri yang sangat cemburu, selalu curiga dengan Rasulullah. Nak cek, nak siasat Rasulullah. Aisyah tegur, Rasulullah tegur, "Wahai Aisyah, takkanlah Rasulullah dan Allah nak mencurangimu." Maksudnya takkanlah aku ini seorang Nabi. Takkan Allah akan menyembunyikan kalau aku buat perkara yang bukan-bukan daripadamu, wahai Aisyah. Subhanallah, Allahu Akbar. Lalu Rasulullah pun menjelaskan, ketika kamu sudah pun tidur, malaikat Jibril datang untuk bertemu denganku. Tetapi kerana melihat engkau telah membuka auratmu, lalu malaikat Jibril tidak mahu masuk ke dalam rumah ini. Lalu malaikat Jibril memanggilku keluar daripada rumah. Tetapi kerana aku enggan mengganggu tidurmu, wahai Aisyah, kerana itu aku bangun senyap-senyap, aku pakai sipar senyap-senyap, kerana aku enggan mengganggu tidurmu, wahai Aisyah. Kemudian apabila aku keluar daripada rumah, rupanya malaikat Jibril menyampaikan kepadaku bahwasanya Allah perintahkanku pergi ke kuburan Baqi' untuk mendoakan kesejahteraan ahli kubur. Kerana itu bila aku pergi ke sana, aku berdoa untuk kesejahteraan ahli kubur. Subhanallah, Allahu Akbar. Apa pengajaran yang kita perolehi daripada kisah ini? Yang pertama, Islam ataupun Rasulullah membenarkan perbuatan mengintip pasangan dengan pasangan. Kerana dalam hal ini Nabi tidak melarang sedikit pun. Kalau tidak, tentu Nabi melarang, "Wahai Aisyah, dilarang kamu mengintip, dilarang kamu tajasus," contohnya dan sebagainya.
Tetapi Nabi tak tegur. Pendekatan Nabi adalah Nabi beri penjelasan supaya Aisyah tidak curiga lagi. Hari ini peristiwa ini bagi panduan kepada kita. Sebab apa hari ini lagi bahaya? Sebab kemungkaran, kecurangan, pengkhianatan sangat mudah berlaku. Sebab ada telefon. Setengah isteri rasa resah gelisah, rasa curiga. Dia cek telefon suami. Ada suami pula dia rasa syak, rasa pelik je isteri ni. Kenapa ni? Tengah malam mesej ni. Kenapa masuk tanda mesej? Nak cek mesej isteri. Bila cek tengok-tengok, oh nak buat surprise hari lahir. Dia pun nanti bila surprise dia buat surprise lah. Dia kena buat terkejut lah macam dia tak tahu lagi. Maksudnya subhanallah, tak dilarang dalam hubungan suami isteri apabila saling mengintip untuk apa? Hilangkan keraguan. Sebab keraguan boleh menyebabkan pertelingkahan yang berpanjangan. Dan apabila isteri bertanya ataupun suami bertanya tentang sesuatu yang mencurigakan, contohilah sifat Nabi SAW, iaitu Nabi tidak sesekali marah ataupun Nabi herdik, kamu ni asyik curiga, kamu ni cemburu tak bertempat. Tidak. Nabi seorang yang sangat menghargai ataupun Nabi seorang yang sangat bukan menghargai, Nabi mengiktiraf cemburu seorang wanita. Nabi tak pernah berkata jangan kamu cemburu, cemburu ini dosa dan sebagainya. Tapi Nabi menguruskan cemburu seorang isteri dengan baik. Dan Nabi menguruskan cemburu seorang suami dengan baik. Nabi pernah bersabda, Nabi kata, sesungguhnya seorang wanita itu sangat cemburu, tetapi cemburu seorang suami lagi kuat daripada cemburu seorang isteri. Dan ketahuilah Allah lebih cemburu daripada cemburu manusia. Lalu Nabi terangkan cemburu Allah itu apabila hamba-Nya melakukan maksiat kepadanya. Allah merasakan cemburu terhadap hamba-Nya kerana hamba-Nya lebih kepada manusia ataupun makhluk selain daripadanya. Kerana itu cemburu Allah lebih daripada sekalian makhluk. Subhanallah, mudahan dua cerita itu boleh jadi sedikit pengajaran ataupun manfaat untuk kita fahami berapa perkara dalam hal-hal rumah tangga. Apabila kita mencontohi Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.